Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat Zimahdon, Galik Spirit, Hardi Suhaimi, Iza Salik, Arif Taib, Wan Ismail Wan, Ummu Usamah serta sahabat-sahabat yang lain, Kak Safia Sapian, Hamimah Mosan, Anizah binti Umar, Zaliha Kamaruddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Ana Sukaimi, Galik Spirit. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang ada manfaat, ada kebaikan. Lalu sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Terima kasih Kak Bunga Lawang kata Rawang jelas. Terima kasih. Lalu saya harap tempat lain pun jelas. Lalu sambil tu mohon dia sebaik untuk bantu share, kongsi, sebar luas tak rakan-rakan yang lain insya-Allah. Lalu kita dah berada pada petang 27 Ramadan dan tak lama lagi bakal meninggalkan Ramadan. Moga-moga apa yang kita lakukan pada Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hari ini kita nak sambung daripada pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita panggil program pembacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ini sebagai hamba ilahi. Kerana manusia itu lagi banyak diingat Allah dalam bentuk zikir dan doa, lagilah pada waktu itu dia sedar dia adalah hamba. Orang yang mana lalai daripada berzikir dan doa, hakikatnya dia semakin leka dan alpa, dan pada waktu itu dia semakin lupa yang dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita nak belajar hari ini adalah doa selepas daripada tasyahud. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 155 riwayat 173. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 155 riwayat yang ke 173. Ahlan ramai yang baru join. Ada Siti Nur Aisyah Ahmad, Serina Rahman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Serina Rahman, kemudian Aminah Hitam, Norizan Muhammad, M. Nasir Harun dan juga sahabat-sahabat yang ahlan. Okey. Sebentar kita nak pinkan muka suratnya sebentar. Okey. Lalu ahlan. Terima kasih kepada yang telah share, yang telah kongsikan. Lalu muka surat 155 riwayat yang ke 173. Di manakah kita berada sekarang? Kita berada pada doa selepas daripada tasyahud. Dan bilakah doa ini akan nak dibaca? Kita dah baca dah perbincangan dia pada awal bab muka surat 154. Perbincangannya adalah ianya tidak dibaca sebarang doa pada tasyahud awal. Tetapi pada tasyahud akhir, sunnah diperpanjangkan. Fayusannu tatwilu. Kata Imam Nawawi, sunnah untuk memanjangkan doa. Dan doa selepas tasyahud ini, kata Imam Nawawi, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia boleh baca apa jua doa.
Dia boleh baca apa jua doa. Namun pada waktu itu membaca doa yang maksur, yang sabit, yang mangkul daripada Nabi SAW adalah lebih afdal. Sebab itu kita dah belajar dah riwayat pertama yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW bersabda ketika mana selesai daripada tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan daripada 4 perkara. Apakah dia? Maka Nabi ajar cara doa itu dalam riwayat Muslim, iaitu perenggan yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada azab api neraka, siksaan api neraka. Wa min azabil qabr, daripada siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya, daripada ujian pada waktu hidup. Wal mamat, dan ujian ketika mana meninggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan yang keempat, wa min syarri, dan daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka ini 4 perkara yang kita diajar untuk minta berlindung dan ketika mana selesai membaca tasyahud. Dalam riwayat yang ke-173 yang kita nak baca pada hari ini, ada penambahan perkataan. Lalu sebab itu kita boleh pada waktu itu minta perlindungan bukan daripada 4, bahkan daripada 5. Kenapa? Jom kita lihat. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, Aisyah, yang ini riwayat Aisyah, yang atas tadi adalah riwayat daripada Abu Hurairah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana salat, maka pada waktu itu Nabi membaca, Nabi berdoa, Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lalu pada riwayat ini tidak ada min azabi jahannam, ianya terus pergi kepada min azabil qabr. Yang kedua, wa a'udzubika, mohon sahabat-sahabat ikut, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Lalu Masih Dajjal yang pada riwayat atas nombor 4 dibawakan pada nombor 2. Yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kalau riwayat atas fitnatul mahya wal mamat sebelum daripada fitnatul masih dajjal, di sini datang selepas. Dan yang keempat yang tak ada pada riwayat atas namun kita boleh baca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Okey, apakah terjemahannya? Jom kita lihat terjemahannya. Allahumma, ya Allah. Ini terjemahannya sesungguhnya aku. A'udzu, memohon perlindungan ataupun berlindung, bika, kepadamu. Apakah kita minta perlindungan Allah daripada? Yang pertama pada riwayat Aisyah ini, min, daripada azabil qabr, daripada siksaan kubur. Lalu di sini tidak ada siksaan api neraka, terus pergi kepada siksaan kubur. Yang kedua, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindunganmu, min, daripada fitnah ujian al-masihid dajjal, masih dajjal. Wa a'udzubika, yang ketiga, dan aku memohon perlindunganmu, min, daripada fitnatil mahya, fitnah ujian waktu hidup, wal mamat, dan ketika mana meninggal dunia. Dan yang terakhir pada riwayat Aisyah ini, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, memohon perlindunganmu, min, daripada al-ma'tham, daripada dosa, wal maghram, dan juga daripada hutang. Okey. Lalu sebab itu kita boleh gabungkan antara riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat Aisyah. Perbezaan perkataan yang lain adalah riwayat Aisyah dia berulang-ulang sebut Allah wa a'udzubika,
dan pada awal dan akhir disebut Allahumma inni a'udzubika. Sementara riwayat Abu Hurairah Allahumma inni a'udzubika hanya pada awal dan pada kemudiannya tidak ada. Lalu bagaimana kita nak gabungkan? Kita boleh sahaja membaca mengikut riwayat Abu Hurairah dan kemudian tambahkan di hujungnya pada waktu itu al-ma'tham wal maghram. Bagaimana? Contohnya Allahumma inni, kita tengok riwayat 172 yang mana riwayat Abu Hurairah, dua daripada Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzu, di sini tidak ada wa a'udzu, wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal ma'tham wal maghram. Kita terus pergi kepada bawah, wa minal ma'tham wal maghram. 5 benda yang kita minta perlindungan, bahkan hakikatnya 6 sebab ma'tham dosa, al maghram adalah hutang. Lalu 6 benda yang kita minta perlindungan. Tetapi yang saya selalu baca adalah saya suka tambah wa a'udzubika pada setiapnya, mengikut riwayat Aisyah. Lalu bagaimana? Selalu saya baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam tapi ikut turutan Abu Hurairah, wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Lalu ini adalah apa yang saya selalu baca, tetapi bila kita gabungkan ketiga-tiga riwayat ini, dua riwayat Abu Hurairah dan satu riwayat Aisyah, maka sebenarnya ianya ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, maka pada waktu itu ada 5 kita minta perlindungan, bahkan hakikatnya 6. Kita minta perlindungan daripada siksaan api neraka, siksaan kubur, yang kemudian yang ketiganya daripada ujian waktu hidup dan ketika mana mati, daripada kejahatan fitnah dajjal, dan yang kelima daripada maksam dosa, dan yang keenam maghram daripada hutang. Maka ini yang patut kita baca. Boleh. Lalu siapakah yang dah mula amal? Lalu semalam ada yang kata ramai dah mula amal, maka tahniah. Kepada yang belum, maka pada waktu itu perlu untuk amalkan. Lalu kadang-kadang benda-benda ini yang kita nampak kecil. Ujian hutang sangat berat. Berapa orang yang pada waktu itu dia sampai ke tahap tahap murung, sampai ke tahap stres, contohnya akibat hutang. Apatah lagi sampai ada yang membunuh nyawanya sendiri, al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara daripada melakukan perkara itu akibat daripada hutang. Belum lagi bila datangnya fitnah dajjal yang lebih dahsyat. Belum lagi ketika mana kita bakal menghadapi ujian ketika mana mati, ujian ketika mana dalam kubur, ujian ketika mana dalam api neraka. Moga Allah pelihara dan jaga. Lalu sebab itu, inilah 5 benda, bahkan 6 sebenarnya, yang kita nak minta perlindungan, dan Nabi ajar waktunya adalah ketika mana tasyahud. Maka kita boleh gabungkan bagaimana? Sahabat-sahabat ikut saya. Kita gabungkan riwayat Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim dan juga riwayat Aisyah juga dalam Bukhari dan Muslim. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik yang baru join bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah ada rasa manfaat, jangan biarkan ilmu itu terhenti sampai kita sahaja. Lalu mohon sahabat-sahabat ikut saya baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
Maka ini adalah gabungan daripada kedua bahkan ketiga-tiga riwayat. Okey, jom doa yang kedua yang kita boleh baca ketika mana dalam tasyahud akhir, riwayat yang ke-174, ianya adalah daripada riwayat Sahih Muslim di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, perkataan terakhir yang baginda ucapkan selepas daripada tasyahud sebelum daripada salam adalah doa berikut. Lalu kita boleh baca doa ini. Apakah doanya? Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma ghfirli. Sama-sama sahabat ikut, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Sahabat ikut kata ni kelaju sangat. Jom kita baca lagi sekali. Kita nak praktikalkan sebab tak semua yang dah amalkan. Lalu ada yang mungkin kali pertama. Sebab itu kita nak minta baca bersama-sama. Okey, kita baca lagi sekali. Saya cuba baca lebih perlahan. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Okey, hadis riwayat Sayyidina Ali. Apakah terjemahannya? Kita minta pengampunan. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampunilah daku. Ampunan yang bagaimana? Ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma, dan apa jua dosa akhartu, yang kemudian. Lalu itu terjemah yang lebih tepat, iaitu qaddamtu yang lalu, akhartu yang kemudian. Di sini diterjemahkan dengan terjemah yang lain, tetapi bagus di situ letakkan terjemahan yang biasa, dosa yang lalu, wa ma akhartu, dan dosa yang kemudian. Wa ma, dan dosa-dosa yang asrartu, aku sembunyikan. Wa ma, dan dosa-dosa yang a'lantu, aku buat secara terbuka. Wa ma, dan dosa-dosa yang asraftu, aku melampaui batas padanya. Wa ma, dan apa jua dosa anta, dikau ya Allah, a'lam, lebih mengetahui, bihi, berkenaan dosa itu, minni, berbanding aku. Engkau tahu semuanya ya Allah, lalu ampunkan semuanya. Antal muqaddim, dikaulah zat yang maha mendahului. Wa antal muakhir, dan zat yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Lalu ada tak yang dah mula amalkan doa yang kedua ni? Lalu siapa yang dah mula amalkan doa yang kedua ni? Doa Allah, tadi doa yang pertama ramai saya nampak. Doa yang kedua ni siapa yang dah amalkan? Bukan hafal, amal. Yang maksud memang dia dah biasa baca. Lalu boleh tengok siapa yang amalkan. Moga menjadi inspirasi kepada yang belum, menjadi pencetus semangat kepada yang belum. Lalu siapa yang dah amalkan? Kalau ada yang dah amalkan, tulis saya. Kalau ada yang dah amalkan doa yang kedua ini, masih lagi riwayat sahih, riwayat Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Okey. Allahumma salli, belum amalkan. Okey, ada seorang dah, Ummu Ahmad dah, tahniah. Okey.
baca kat mana? Maksurat ke musrah? Baca kat maksurat ke kat amimah? Okey, ramai yang belum. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belum juga, ramai yang belum. Hanya seorang sahaja yang dah amalkan. Okey, lalu kita boleh amalkan kerana sunat memanjangkan doa selepas tasyahud, kecuali ada yang mana menjadi imam. Jangan, imam kena raikan makmum. Lalu Kak Ruziah Daud, alhamdulillah 2 orang. Okey, kemudian baru 2 orang. Yang ketiga Kak Rukumah dah amalkan. Tahniah, 3 orang dah amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Emak ajar masa kecil tapi tak pernah amal, lalu Masya Allah kena amalkan. Kak Safiyah ada 4, Rosni Kasa 5. Okey, alhamdulillah. Lalu tahniah kepada yang dah, tapi kepada yang belum, kita kena mula amalkan. Kita kena mula amalkan. Sama ada kita nak hafal dahulu ataupun amalkan, ataupun saya lebih suka amalkan dalam keadaan kita baca. Lama-lama dia akan sebati. Letakkanlah kertas itu ataupun tulisan itu di tepi kita waktu kita duduk di antara apa, ketika mana kita duduk tasyahud akhir. Kita letakkan siap-siap sebelum solat, maka letakkan atas meja, jangan letak di bawah pula. Lalu ketika mana tasyahud, kita boleh baca terus daripadanya. Tak membatalkan solat membaca daripada sesuatu tulisan. Lalu ahlan tahniah kepada yang dah amalkan. Kak Laila Umar pun kata dah amalkan. Itasha kata sampai Dajjal je baca. Okey, lalu kita amalkan insya-Allah. Ini doa yang kedua. Lalu 2 doa dah kita belajar. 2 doa dah kita belajar. Ada tak lagi doa yang ketiga? Doa yang ketiga kita sambung esok. Sebab doa yang kedua ni pun masih lagi ramai yang belum amalkan. Lalu nanti esok saya tanya lagi sekali, siapa yang dah amalkan doa yang kedua? Tadi lebih kurang 6 orang amalkan. Kalaulah esok lebih kurang 10 orang amalkan, tambah lagi 4 orang, tambah separuh, baru kita baca doa yang ketiga. Lalu boleh ke boleh? Lalu kita mula amalkan insya-Allah doa yang kedua. Lalu bila kita duduk saja dalam tasyahud akhir, bila dah habis saja tasyahud akhir, kita baca doa yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kemudian doa yang kedua, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kita amalkan dulu doa yang kedua ni, barulah kita baca doa yang ketiga. Takut nanti baca doa yang ketiga, doa yang kedua pun tak sempat amal, apatah lagi doa yang ketiga. Yang dikendong pun tercicir, yang dikejar pun tak dapat. Lalu kita cuba amalkan insya-Allah. Lagi-lagi kita berada pada bulan yang baik, mudah melakukan ketaatan bulan Ramadan, maka kita cuba untuk amalkan. Doa-doa yang kita belajar sampai muka surat 155 ni dah amal ke? Walaupun sekali. Cuba untuk amalkan. Kalau tidak, lupa. Apa yang kita belajar awal buku dah lupa dah. Kalaulah kita tak amalkan walaupun sekali. Tapi kalaulah kita praktikalkan walaupun sekali, insya-Allah kita akan tahu ketika mana kita memerlukan nak rujuk ke mana. Tapi kalaulah kita tak amalkan, maka kita dah lupa dah yang kita belajar dulu-dulu. Padahal tak banyak, kita baru sampai muka surat 155. Lalu esok kita belajar doa yang ketiga daripada doa tasyahud, dan esok kita khatamkan insya-Allah bab ini. Lalu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Lalu saya ada sharekan poster tengah hari tadi berkenaan tentang satu program yang saya jemput Al-Fadil Ustaz, sahabat saya, classmate saya, bahkan kami belajar sama dekat South Africa dan juga Yaman. Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Beliau akan berkongsi tentang kitab Ayyuhal Walad. Kerana kitab Ayyuhal Walad antara buku yang saya bawakan dalam tajuk Rohani Ramadan. Lalu beliau memang dah mengajar bertahun-tahun buku tersebut. Lalu saya rasa beliau lebih mahir untuk berkongsi tentangnya. Hanya perlu scroll bawah sikit je. Dan saya nampak yang baru sharekan hanya 15 orang. Lalu kalaulah sahabat-sahabat mungkin tak nak program itu, maka mungkin kita tak perlu buat. Mungkin sebab hari terakhir Ramadan, mungkin masing-masing dah sibuk persiapan raya, mungkin tak perlu buat. Sebab saya pujuk Al-Fadil Ustaz Iqbal pun
Bukan senang nak pujuk dia, jadual dia memang padat, tapi kerana belajar sekali, bahkan pada waktu itu belajar kat South Africa dan Yaman sekali, maka sebab itu beliau bersedia. Lalu mohon bantuan untuk bantu sharekan, supaya nanti lebih ramai orang yang tahu, lebih ramai orang yang mungkin dia bersama. Kebanyakan program kita adalah percuma. Bukannya saya minta sharekan, saya ambil bayaran. Tak, ianya percuma. Lalu harapan daripada sahabat-sahabat adalah bantu sharekan, bantu kongsikan. Itu yang diminta, supaya nanti kita jemput Al-Fadhil Ustaz, nanti tak ramai yang hadir. Tak ramai yang hadir, padahal saya cakap dengan Al-Fadhil Ustaz, Ustaz, ramai insya-Allah akan hadir. Akan ada yang hadir insya-Allah, walaupun hari terakhir Ramadan, mereka ni biasa ikut program-program 9 sampai 12 dengan Al-Fadhil Ustaz Azri dan sebagainya. Lalu mohon bantu untuk sharekan. Lalu sekarang ni yang tengok live 70 orang. Kalaulah tambah lagi 60 share pun alhamdulillah. Lalu mohon bantu share, kerana saya pun baru postkan tadi, kerana baru dapat pengesahan daripada beliau dan harap beliau lapang pada waktu itu, tak datang sesuatu urusan pada waktu itu. Lalu mohon bantu sharekan program tersebut supaya kita dapat manfaat. Saya rasa Al-Fadhil Ustaz Iqbal kali pertama kita jemput di platform ini kerana beliau sangat sibuk. Beliau sangat-sangat sibuk. Lalu kali pertama, dan moga-moga Allah lapangkan beliau. Harap kalaulah sampai ke tarikh itu beliau tak ada program lain yang berbangkit. Lalu harap pada sahabat war-warkan, moga-moga lebih ramai yang mendapat manfaat insya-Allah. Boleh ke boleh? Terima kasih kepada sahabat. Lalu ramai yang telah menyumbang untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk infak guru. Di sini saya nak sebutkan, saya tak nak sahabat-sahabat salah faham. Saya tak nak sahabat-sahabat salah faham. Infak guru ni bukanlah sebenarnya paksaan, tidak. Kalaulah sahabat-sahabat pada waktu itu tidak infak pun, sebenarnya saya telah asingkan sebahagian daripada duit saya untuk bagi sagu hati pada para guru. Kerana saya risau ada yang salah faham, saya buat program lepas tu minta sumbangan. Itu bukan saya. Saya bukanlah minta sumbangan. Saya hanya buka peluang. Bahkan sebenarnya sebahagian daripada asatizah ini memang kami telah sampaikan sumbangan peribadi saya. Sumbangan peribadi. Saya takkan buat program yang mana saya tak bagi sagu hati pada ustaz daripada duit saya sendiri. Sebab saya ada kerja saya bekerja dan saya ada tugasan dan sebagainya. Lalu saya buka sumbangan ni sebab ada yang bertanya macam mana dia nak sampai sumbangan. Lalu daripada nanti banyak orang bertanya, sebab itu saya kata kalau nak buat sumbangan 3 hari ni sahaja. Lepas 3 hari ini, maka pada waktu itu kita dah sampaikan sumbangan pada guru yang telah tolong kita untuk rohani Ramadan ini, maka waktu tu dah tak perlu. Lalu jangan salah faham. Sebenarnya saya memang ada kerja. Saya bekerja. Saya bukanlah saya buat duit daripada kelas online saya. Bahkan semua kelas saya percuma. Rasanya kita dah khatamkan kitab lebih daripada 20 buku dah rasanya. Bahkan kita jemput Al-Fadhil Ustaz Hazri, saya keluarkan daripada belanja saya. Bukannya saya buat program untuk mencari sumbangan, mencari derma, tidak. Lalu kadang-kala ada orang salah faham bila kita buka infak guru, sebenarnya semua program yang saya buat adalah pada waktu itu untuk guru. Tidak. Bahkan kalaulah nak sebut semua program ini, guru-guru tu bukan percuma. Saya keluarkan duit saya sebab memang saya bekerja. Walaupun nampak saya buat live sentiasa, tapi alhamdulillah saya ada kerja. Saya ada kerja dan saya ada pendapatan tetap, syukur alhamdulillah daripada gaji saya yang saya bayar. Daripada gaji saya yang saya bayar. Bahkan realitinya untuk Ramadan ni saya telah asingkan seluruh gaji saya untuk bayar penceramah. Tapi tiba-tiba ada orang bertanya, macam mana dia nak join sekali? Sebab itu buka peluang. Lalu harap tak berlaku salah faham dan harap pada waktu itu tidak ada yang salah faham terutamanya. Kerana benda ni kalau tak terang maka berlaku salah faham. Dan saya pun bukanlah orang ada masa nak tulis panjang lebar kat Facebook, tak. Kebanyakannya kita hanya berjumpa waktu kelas ni. Sebab tadi pun jadual hari ni padat. Tadi kita buat tadarus Al-Quran berkali-kali. Bahkan tadi saya ada kelas dengan guru saya. Dan ini kita ada peluang berjumpa, sebab itu kita kongsikan. Lalu harap jelas
Bukanlah kita meminta derma, tak, Allah pelihara dan Allah jaga, saya tak perlukan itu. Alhamdulillah saya ada pendapatan, ada gaji, saya boleh bagi seguhati hati sendiri daripada pendapatan saya kepada guru-guru yang saya jemput. Dan semua guru yang saya jemput bukan percuma, dan kita bagi sumbangan pada mereka berdasarkan kemahiran mereka, ilmu mereka. Sebab sebenarnya semua guru yang saya jemput, hakikatnya saya nak belajar daripada mereka. Saya nak belajar daripada guru tersebut, sebab tu saya jemput. Lalu sebab itu kadang-kala orang kata, apa buatlah kitab ni, tapi mana-mana kitab yang saya tak jemput orang lain, saya sendiri mengajar, bererti kitab tu saya dah belajar. Tapi kitab yang saya belum belajar, saya akan jemput orang lain untuk ajar kepada saya, tapi dalam bentuk Facebook page, supaya orang lain pun dapat manfaat. Boleh ke? Boleh. Lalu harap tak berlaku salah faham, lalu ustaz asyik posting dia dan sebagainya, tapi sebenarnya tidak. Alhamdulillah, kita dah asingkan, kalaulah tak ada sebarang sumbangan, kita dah asingkan untuk guru-guru kita yang banyak berjasa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih yang mengajar kitab An-Nurul Mubin, banyak saya belajar. Kemudian kepada Al-Fadil Ustaz Hazim Haznan mengajar fiqah, banyak saya belajar. Walaupun ini kali ke-6 saya rasa saya belajar Safinatun Najah, kali ke-6 saya belajar, tapi setiap kali belajar lagi banyak ilmu yang saya dapat. Begitu juga Al-Fadil Ustaz Ahmad Salahuddin, kitab yang baru yang mana saya pun tak pernah belajar sebelum ini, Amalan Salafus Salih, banyak benda yang saya belajar. Dan kemudian Al-Fadil Ustaz Ahmad Kamil yang mana Allah bagi beliau dengan suara yang sedap, dia punya zikir munajat menusuk kalbu, Masya Allah, zikir munajatnya sangat-sangat menusuk kalbu. Lalu moga-moga Allah balas pengorbanan mereka. Kalaulah kita bayar guru-guru ini apa puluhan ribu ringgit pun tak sama dengan pengorbanan mereka mengajar kita ilmu. Apalah sangat nilai duit berbanding dengan ilmu mereka, masa mereka, pengorbanan mereka yang mana mereka bagi untuk kita. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Kita jumpa lagi, panjang lebar pula membebel. Kita jumpa lagi malam ni, mungkin tak ada perkongsian maghrib. Kalau sempat saya buat, sebab saya ada program dengan guru saya. Lalu mungkin tak sempat, tapi kalau sempat saya buat. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi, selamat berbuka. Masak sedap-sedap untuk keluarga. Jangan lupa hantar pada jiran tetangga. Anggaplah itu sedekah yang menjadikan kita layak mendapat pahala berbuka mereka insya-Allah. Jumpa lagi.